أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muka surat 4 dan erti wajib pada syarak situ dah. Dan erti wajib pada syarak situ. Baik. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hatha ala tanasuk kitabillah sunnat rasulih wa du'a ila al-huda wa ta'ala ala khair wa ta'ala al-hillah wa ma'adhat wa qurbihi wa tawabih subhanahu wa ta'ala. Muka surat 4 bawa sekian bentuk dan arti wajib pada syarak. Qala muallif rahimahullah, dan arti wajib pada syarak. Jadi kita kena faham sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dalam pengajian akidah, kita kena faham berkenaan dengan pembahagian hukum. Pembahagian hukum yaitu hukum ada 3. Kalau kita sebut hukum itu sendiri maknanya kita isbat suatu perkara atau nafi, kita mensabitkan suatu perkara atau menafikan. Jadi hukum ni dipecahkan kepada 3. Pertamanya hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Jadi kita kena boleh bezakan apa mana hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Boleh sikit ini. Sebab lain hukum bagi pada hukum syarak, hukum akal, dan hukum adat. Kalau kita cara dalam pengajian akidah kita adalah hukum akal. Kita cara bagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat harus bagi Allah, dan juga wajib, mustahil dan harus bagi Rasul itu pada suluhan akal. Bukan syarak, bukan adat. Jadi apa dia hukum akal, hukum syarak? Dia kata sini, dan erti wajib pada syarak itu. Itu wajib selalu. Wajib ni pembahagian dia. Pembahagian dalam hukum syarak. Ada wajib, ada sunat, ada hak suruh kan? Mana wajib dan sunat. Hak larang kan? Haram dan makruh. Tidak suruh, tidak larang dia panggil harus. Ini hukum syarak. Hukum syarak adalah perintah Allah Ta'ala. Kitabullah muta'allaq bi af'alil mukallaf. Suruhan Allah Ta'ala. Dan suruhan itu ambil mana? Dalam Al-Quran, dalam hadis. Lepas tu ulama dia faham. Ulama faham daripada nas Quran dan hadis. Yang ambil situ tu bila hukum-hukum lain dengan dalil daripada nas, istimbat.
Dia tu bila hak mana wajib, hak mana haram, hak mana sunnah, hak mana makruh. Hak siap susung berlaku sekali hukumnya orang panggil ilmu fiqh. Hak cara nak ambil hukum tu orang panggil usul fiqh. Hak itu kita cara dalam ilmu fiqh. Tapi ada sebut sikit mula-mula ni. Syarat wajib syarat. Maknanya kita tahu pasal berkenaan dengan hukum-hukum akal dalam berkenaan dengan akidah kita akan ngaji ni. Jadi hukum syarat maknanya perintah Allah Ta'ala berkait dengan segala perbuatan mukallaf. Mukallaf ni orang yang dibebankan dengan hukum syarat, ditanggungjawabkan dengan hukum syarat. Itu orang yang berakal dan orang yang balik. Dia terbahagi kepada 5. Pertamanya wajib, yang keduanya sunat, ketiganya haram, keempatnya makruh, kelimanya mubah. Kalau wajib, dia sini ni. Kita gitu. Itu bahan nampak syarat. Yang kedua akal. Tak apalah susunan kita mana 1, 2, 3 lah. Akal ni ketetapan hukum yang diperoleh cara bahasa mudah. Kita coba bahasa kita kan, bahasa mudah. Ketetapan hukum yang diperoleh melalui suluhan akal kita. Akal kita. Bukan melalui syarat dan bukan melalui adat. Adakah guna juga terpakai juga akal dalam kita nak kenal Allah Ta'ala? Ya. Bahkan itu kok suruhan Allah Ta'ala supaya kenal Allah Ta'ala dengan suruhan akal dan suruhan syarat. Ia juga terbahagi dibahagi pada 3. Pertama wujud, ada 2 istihalah, yang ketiga jawaz. Ada wajib, mustahil dan harus. Adalah perbincangan yang beza antara wujud dengan wajib, istihalah, mustahil. Tetapi kita tak panjangkan. Kita belajar dalam hukum akal. Dalam ilmu akidah ni, kita nampak, kita nak ilik, kita nak nazar, kita nak genung dalil hak kita akidah kita bukan dengan suluhan hukum akal. Selain daripada dalil-dalil naqli. Bila ni kita bicara ma'rifah kenal Tuhan, i'tiqad kita akid ma'rifah dan akidah ni pertamanya apa nama? Idrakul jazim. I'tiqadul jazim ataupun idrakul jazim, simpulan yang kejap, yang utuh, pegangan yang teguh. Ambil contoh kepada dia. Wujud. Kita pegang. Orang panggil yakin. 100%. 100%. Kalau bicara pula tahap yakin, ada panggil ainul yakin, hakul yakin tu dia. Yakin 100%. Kalau zon sekedar kuat dah, tapi tak sampai 100%. Ini tahap tahu ni. Yang kedua syak 50-50. Dia sama pegang. Waham dia tak sampai 50-50. Ni orang panggil jahlun. Jahil. Jahil. Yang rosok akidah kalau zon syak dan waham. Begitu juga kalau tak pegang dengan kuat, tapi jahil yang merosakkan akidah. Dalam kitab Hidayah Syimal ada jahil basik dan jahil murakkab. Jahil basik ni ia pegang tak hukum. Ia zon atau ia syak atau ia waham. Ni jahil basik. Ni rosak akidah. Kalau ia pegang kemah dah 100%, tapi tidak muafik dengan hak sebenar,
atau tidak mutabaqah dengan hak sebenar, tidak kena dengan hak sebenar, ni panggil jahil murakkab. Tahu lah terjemah jahil bukti ko jahil gapo. Ada. Hak ni tahap tidak tahu, tak ada kejahilan yang tak kena rasa hati. Contohnya, dia pegang kemah dah, tapi Tuhan dia berbilai. Tuhan ni berbilai. 3. Itu rasa kita. Jadi rasa kita. Kita nak, pada soal lagi, dia pegang kemah dah. Kemah dah. Kena hak sebenar. Tapi tak ada andali. Tak ada dalil. Hal ni ke mana? Boleh ulama khilaf pada iman dia. Sama ada kufur ataupun tidak kufur pun dosa besar. Tapi pendapat habuahnya dosa besar. Tapi kita tak silap gitu. Na'udzubillah. Jadi kita kena 3. Pertama, kena pegangnya yang putus. I'tiqadul jazim. Yang kedua, muafi'il haq, kena hak sebenar. Bertepatan dengan hak benar. Kalau kena ngaji dah, kena ilam. Ilam, tahuilah. Mana dengan cara ta'alum, kena belajar. Lepas tu, dalil dengan dalil. Ini kita berjahat. Kita pegang kemah, mana hak sebenar, sekali dengan dalil. Dengan dalil dengan suluhan akal baik, suluhan syarah, suluhan naqal, nas baik. Soal lagi hukum adat. Hukum adat ni bahasa mudah lah. Dia ada bahasa kitab ni. Bahasa mudah, ketetapan hukum yang diperolehi melalui percubaan atau kebiasaan. Contohnya, kita tak ketah dari api. Jadi gimana? Sepakat. Tahu mana? Hukum apa tu? Hukum syarak ke? Tak. Hukum akal ke? Tidak juga. Boleh ke kalau bakar satu benda tak angin? Boleh ke tak? Ada akal. Boleh terima so akal kalau orang tu dia masuk api tak angin. Boleh terima tak? Tak ada terima Nabi Ibrahim tak terbakar. Boleh terima tak dengan akal kita masuk dalam laut tak tenggelam? Boleh terima tak? Akal. Boleh terima tak? Boleh terima. Harum. Negara harum. Tuhan nak buat. Tetapi tak boleh nak terima dan suruh hukum adat. Makan obat tak siap. Boleh terima akal. Makan nasi tak kenyang. Boleh terima tak? Boleh. Hak tak terima sudah ada apa-apa. Hak makan nasi kenyang tu hak biasa asal makan kenyang, Nah. Asal pakai hang. Asal cuhai masuk. Hak tu orang panggil kebiasaan. Ada hukum adat yang bagi pendapat. Panjang sikit mula-mula kan. Ada tamanya ada suatu sebab dengan ada sesuatu yang lain. Contohnya ada kenyang dengan sebab ada makan. Ada kenyang ada makan tu kebiasaannya begitu. Oh kenyang nak makan. Apa tak makan kenyang? Itu lawan hukum adat. Boleh ke tak? Ada. Kalau ada pin gapo-gapo cocok dengan benda tu. Gua ni taklah ada gitu ya. Kebayang orang ni, dulu juga pelan, tak tahu tu bela tu mana. Lah ni tak boleh dah. Nah, mungkin kebiasaan tak berlaku. Ya. Yang kedua, tak ada satu sebab dengan tak ada sesuatu yang lain. Ambil tadi ikut contoh lah. Tak kenyang dengan sebab tak makan. Tak kenyang dengan sebab tak makan. Tak ada satu lah, tak ada satu. Nah, ada ni. Apa boleh ada? Dia tak makan kenyang boleh ada? Ada.
boleh. Nanti mana apa ni? Jadi kita jangan tergantung hati kita dengan seadar. No. Hak bagi dunia ke dia bukan nasib. Hak bagi sia semua bukan obat. Hak tu kebiasaan ya. Hak bagi kesan. Perbuatan adalah Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala hak bagi kesan. Yang membakar adalah Allah. Yang bagi sembuh adalah Allah. Yang bagi sakit bukan menembak, bukan masuk peluru, Allah. Kalau kita tak faham pun ada ni kan. Kalau tidak makan kenapa kecek kita apa? Tak ada masalah. Hak zahir tu kita kecek tak ada masalah kita. Maka buat manusia lah. Masalah kita tak. Tapi kalau kita pegang, hak bagi sembuh sebenarnya adalah obat. Tak ada makan obat boleh, Tuhan pun tak boleh sembuh. Tak boleh menyembuhkan, kata makan obat. Masalah kita. Dah. Masalah kita. Malah berjumpa doktor pakar sekalipun. Aku jumpa doktor pakar ni. Okey lah tak sembuh. Hak bagi sembuh adalah doktor pakar. Kata doktor Tuhan pun tak boleh nak buat. Masalah kita. Ada. Kadang-kadang. Hukum ada. Ataupun ada satu sebab dengan tidak ada sesuatu yang lain. Sejuk dengan sebab tak ada lain. Ataupun tak ada suatu sebab dengan ada sesuatu lain. Mana tak ada sejuk dengan sebab ada kain. Awak dirilah contohnya. Hotel ayatnya kebiasaan. Ataupun khibrah, percubaan. Ataupun tajribah. Uji kaji kita. Kenapa dah? Itu hukum ada di Malaysia. Jadi kita boleh besok apa dia hukum syarak, iaitu hak ni kita ambil daripada kita Allah. Surah Allah. Bagi kita mengaji sifat wajib bagi Allah Ta'ala sifat 26 man. Hak syarak tu ada makan. Kenaman. Ke mana ni? Akal. Bukan syarak. Orang kata, bapa Tuhan pun wajib juga. Ada orang bertikar ngaji sifat 20. Dia kata, kalau sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang bapa lah Tuhan pun wajib juga Tuhan ke? Tuhan kan? Takkan yang ada wajib juga kalau kita semaya wajib semaya. Tu tak faham. Dulu lagi pin. Dulu lagi bahagian ngaji dah nak besok ni. Gaduh nak tikar. Ngaji ke dulu? Tak. Ngaji ke dulu. Itu dia. Habis. Tu pertimbangan tadi. Tu sipir mula-mula. Apa mula-mula dah. Sambung. Qala mu'allif rahimahullah. Dan erti wajib pada syarak. Dan erti wajib pada syarak. Ni masa kita ni. Pada syarak, pada agama. Tapi di sini pada fiqh boleh. Itu barang yang diberi pahala. Maknanya pahala maknanya diberi balasan nikmat pada negeri akhirat. Atau mengerjakan dia kalau buat boleh pahala. Dan kita semaya boleh pahala. Dan diseksa ke atas meninggalkannya. Apa seksa maknanya? Balasan dengan kesakitan atau seksa di akhirat. Balasan dengan kesakitan atau seksa di akhirat. Atau meninggalkannya. Jadi kalau tak buat benda wajib itu, meninggalkan benda wajib jatuh pada haram. Meninggalkan perkara haram tu punya wajib. Dia terbalik gitu. Kenapa tak? Wajib. Kalau tinggal benda wajib jadi haram. Kalau buat benda haram, haram. Manakala buat meninggalkan perkara haram tu mana wajib jadi wajib. Buat perkara haram itu haram.
Seperti misalnya, nah ini maksud sini, seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Ngaji itu wajib sini. Itu kata fardu ain. Dan ngaji ini lepas fardu ain. Patut detail lagi ada faridah ni. Itu kayak kata dia, nak kata dia ni walaupun dia asah juga tapi dia tinggi cukup. Berbanding dengan ya ada lagi kitab-kitab asah lain. Dan dalam kitab faridah ni tidak semua fardu ain juga. Ya ada fardu kifayah juga. Itu. Honor kita nak tahu. Tapi biar lepaslah hak fardu ain itu. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Sudah hukum syarak itu wajib. Tapi kalau tak pakai ada Allah Ta'ala, hak tu ya, bukan kata dosa. Rasa akidah lah. Rasa akidah lah. Kalau tak pakai, tu aku. Pakai juga tapi tidak tadilah tidak jazim, tidak pejam. Rasa akidah lah. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Mana tahu seperti mengetahui. Mana nak tahu ni? Masuk sini ni ada kata sekarang ni mana benda hak perbuatan. Benda hak tu maknanya kita nanti bank. Masa Kelantan nanti bank kena pisah ngaji dan kaji. Genung di hati dengan sendiri hingga nampak. Nampak dengan yakin. Ada Allah Ta'ala. Maka diberi pahala atas mengetahui. Atas kita mengaji, kita kaji, kita renung dalam hati dengan sendiri hingga nampak lihat dalam hati. Atas mengetahui dengan ada Allah itu. Dan diseksakan atas ketiadaannya. Ketiadaan apa? Ketiadaan tahu. Tahu ni dia mari dia apa nama? Tahu ni mari pada apa? Sebab dia bersabar ni. Sebab dia ngaji. Gada. Boleh ke tak tahu tanpa ngaji? Boleh ke tak? Hukum adatnya tak boleh. Hukum adatnya tak boleh. Hukum akal boleh. Harus bagi Allah Ta'ala. Tak yang mengaji tu. Tiba-tiba dia mana? Tapi jadi kewajipan syarak yang lain pula. Ada satu hal. Ada hal. Syarak pula kita kena belajar. Tak ada dapat musabak tu sabar. Kalau kita dapat sabar dia. Tapi harus menyalahi. Harus menyalahi nampak. Tapi kita ada makam asbak dia panggil. Kita kena buat lah. Kita kena buat. Ada pandai, nak mengaji. Nak rezeki, nak cari. Nak makan, nak suap. Gitu. Qala mu'allif rahimullah. Dan arti wajib pada akal itu. Ta'arif ni. Hukum akal ni. Hukum akal. Hukum akal. Akal tadilah maknanya ketetapan yang diperolehi melalui akal. Bukan melalui hukum syarak dan bukan melalui hukum adat. Bukan dia kitab Allah Ta'ala bi'afal mukallaf. Bukan kata tadi kitab Allah. Ya satu power mukallaf itu nak syarat. Dan yang bukan pasal adat tadi. Benda orang kebiasaan. Tetapi benda yang kita boleh melalui akal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada kita dengan suluh akal. Jadi hukum akal ada wajib, ada mustahil, ada harus. Ialah kita betul bicara kata-kata wujud istihalah jawab. Mana jawab tu? Ya. Ini kurang ada. Dan arti wajib pada akal itu. Wajib pada akal. Jadi akal tadi pula dibagi pada
wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Hal ini kita kena reti apa yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Ada tiga akal, apa yang wajib, sifat wajib bagi Allah, mustahil dan harus pada tiga akal. Juga bagi Rasulullah, pada Rasulullah wajib, mustahil dan harus, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ada mengaji dah. Banyaknya, bisnes yang kita ni. Dan arti wajib pada akal itu. Namanya apa yang makna wajib pada akal itu? Barang yang tiada tasawuf terbaca. Barang yang tiada, barang-barang ini sesuatu lah kata tiada lah tasawuf pada akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tiada tasawuf pada akal, ketiadaannya. Barang yang tiada tasawuf mana tak terima, tak nampak, tak tergambar, mana tak terima, tak nampak pada akal, mana mengikut tuduhan atau pertimbangan akal, perkara itu mesti ada, mesti boleh berlaku. Tak boleh kalau tak ada, tak boleh kalau tak berlaku. Sengati, tak boleh tak sengati. Pada pertimbangan, pada akal. Bagi tiada tasawuf, tidak rupa, tak terima, tak nampak dengan akal, ketiadaannya, tak ada. Mana akal, hati kita tak membenar, akal tak ada balik. Lagu mana? Seperti misalnya, seperti mengambil lapang bagi diri. Mengambil lapang, yakni mengambil lapang space. Mengambil lapang, mengambil ruang. Dan memenuhi ruang oleh tempat kosong. Meruang dan memenuhi tempat kosong bagi jirin. Tahu jirin kan? Jirin. Jirin ni satu perkara yang boleh mengambil ruang. Ada jirin, ada jisim. Ni jirin ada. Jirin ada. Jirin. Adakah kita ngaji sains pun tanya sains, saya mana pun ada satu benda berjirin, dia mesti memenuhi space. Siap berjirin itu mesti memenuhi ruang. Ni memenuhi ruang tak? Ruang apa? Bilang ni. Ruang tangan lah. Dia jirin lah, jirin. Lepas tu, udara kayaknya ni. Ni ada, memenuhi. Ikan ada laut. Jirin ada ikan. Jirin tak? Jirin. Memenuhi ruang tak? Memenuhi. Dia memenuhi tempat selain daripada laut ada tidak situ. Laut ada ikan ni. Ikan. Laut ikan. 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 Memenuhi ruang tak? Memenuhi ruang tak? Boleh kalau ikan ni, dia tidak memenuhi ruang. Boleh tak? Boleh tak? Dia berdiri ikan, tidak memenuhi ruang. Tak kira ada atas. Ada ustaz, ikan ada atas langit. Tak kira memenuhi ruang langit. Boleh tak tak memenuhi ruang? Akal terima tak? Dia berdiri tapi tidak memenuhi ruang. Akal terima tak? Pada kalau memenuhi ruang, mesti dia berdiri. Tak? Boleh tak? Jadi, kalau memenuhi ruang, memenuhi tempat mesti berdiri. Berdiri itu mesti nak makhluk tak? Betul? Faham dia? Dia faham kat makhluk lah. Dia nampak zat, kata makhluk lah. Jadi, itu maknanya wajib angkat. Hak ni benda hak tak payah fikir delik. Kita hati dah. Tak nak bincang tak tahu tu. Kalau kita royak tak ada pula boleh mikir. Tak faham benda tu tak payah fikir dah.
Dan diri ni meniru kalau kita sebut pun ada. Kalau orang nak bincang agak, kalau bukan dalam ilmiah, kalau perbincangan tadi. Kan? Kita faham dari diri tu. Tetapi kalau kata Tuhan ada, ayah bila fikir tilik sikit. Tapi maksud dalam dia kok wajib. Akal tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Apa? Akal tak terima apa kita ni ada ni. Dan kita ada, mesti ada yang menjadikan kita itu Tuhan. Aku tak terima apa kita ni ada, kita setakor ni kita ni. Ni itu wajib ada akal. Kalau semua orang berakal boleh terima pada sulh akal. Tapi nak pada hidayah juga. Ada hidayah juga. Hidayah. Nampak tak? Dan mustahil ini maknanya kita ada bahas. Kita bahas definisi wajib. Kita bahas definisi wajib. Kita bahas definisi wajib. Mana perkara yang tidak menerima dan perkara tidak mungkin tiada. Mudah bahas lah. Bahasa. Suatu perkara yang tidak mungkin tiada. Akan terima benda tak ada, tak semati. Ataupun tak berlaku. Atau perkara tak menerima nafi, tak boleh nak tolak. Atau menolak. Ma la yuqbal intifa, atau wallazi la yumkin adamu. Baik. Dan mustahil itu, mustahil pula. Jadi kita kena ingatlah kalau kita nak ngaji betul, kita kena ingat tarikh dia ni. Ada mana kita boleh sebut dalam kitab ataupun kita nampak dalam. Kalau disebut semula apa kita nampak dalam hati kita. Apa dia? Dan mustahil itu kalau kita tak lihat ni kita dah pening apa? Wajib pada Allah mustahil. Kita nampak situ kan. Dan mustahil itu istilah mustahil, mustahil ada pembagian akal. Pembagian hukum akal. Dan mustahil itu bagai yang tiada tasawur pada akal adanya. Yang tiada tasawur pada akal adanya. Ada bagai, ada perkara. Mana suatu perkara yang tidak mungkin ada, tidak mungkin singati, tidak mungkin berlaku. Ada mustahil pada sulh akal. Tiada tasawur pada tak terima, tak nampak bagi orang berakal. Pada akal, akan sungguh, akan sengati, akan boleh berlaku, terjadi. Tiada tasawur pada akal adanya. Misalnya seperti misal atau mustahil akal. Seperti sunyi jirim. Sunyi di mana tak ada lah. Bukan sunyi kesik dia dah. Sunyi diri mana sunyi jirim mana tak ada. Tak ada sunyi jirim daripada gerak dan diam. Nampak tak? Tak nampak. Kalau ni kita tak payah ayat apa tanya. Hadah ni tapi ayat dari sudut gini ni dia bahasa kita mikir sikit lah tak payah. Jirin ni jirin tak? Sekarang ni gerak tak? Gerak. Gerak gerak. Pasti tak gini? Pakai boleh. Pengen tadi. Gerak dia. Dia. Gerak dia. Boleh ke? Dia tak gerak tak dia? Akal terima tak? Akal terima. Kalau lega ni, yang terbang dengan sendiri. Akal terima? Tak terima? Boleh. Tak kah tak ada graviti kau? Nah, kita nak kita bangun dah lah ni. Jangan apa bagi. Terus awak tak ada graviti nak je. Ada lagi. Ada lagi kita tengok. Tengok. Apa dah? Boleh. Hadaknya ya. Ada kampung tu ada lima dah. Bendanya makhluknya harus tak kau Tuhan apa?
pada makhluk harus berlaku. Pen tiba-tiba tu belum. Hong dia. Boleh tak? Tak. Tapi benda jerit ni gerak pada dia pada. Akan tengok. Dia jerit gerak pada dia dah. Boleh. Tak boleh tengok. Ada. Itu mustahil. Itu mustahil. Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Mustahil ke tak? Mustahil. Tak kira lah mau tolak dulu. Bukan tolak. Maknanya kita tak tengok lagi nas. Nah, Al-Quran hati kan. Agama itu biasa. Orang itu atas akal. Boleh nak terima bahawa Tuhan ni tak ada. Mustahil apa? Padahal macam mana dia mau kecil lah. Itu nak ada boleh. Mestilah. Mustahil lah tak ada Tuhan. Sebab mesti ada yang menjadikan. Hak menjadi dia Tuhan. Tak akan dia tak terima. Benda tak ada. Tidak mungkin ada. Suatu perkara yang tidak mungkin ada atau berlaku. Seperti sunyi diri daripada gerak dan diam. Okey, tak? Hal itu nak ngapa lah. Nak ngapa ni? Pukul. Soal lagi. Dan jaiz itu harus. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Akal boleh terima benda tu berlaku, ada, sengerti ataupun tak ada. Bagaimana? Seperti gerak dan diam. Seperti gerak kiri dan diam. Pin ni gerak boleh terima kah? Boleh terima? Pin gerak boleh terima. Pin senyap boleh terima? Boleh berlaku dua-dua. Gerak atau diam boleh. Tuhan menjadikan atau tidak menjadikan saya. Boleh terima tak? Tuhan buat saja boleh terima tak langkah? Kalau saya tak ada di dunia ni, boleh terima tak? Takdir atau awak tak kenal saya, boleh terima tak? Saya tak ada, boleh terima. Kalau tak ada pun, tak sabit. Kalau yang ada betul lah. Harus bagi Tuhan menjadikan ataupun tidak menjadikan makhluk. Nanti kita bahas hatilah. Nak buat tak? Wallahu ta'ala subhanallah Rabbi zidna anna waj'alna Muhammad waj'al wajhahu ya Rasul ya